Alhamdulillahil qail Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Hadirin Jumat yang berbahagia lagi dikasihi Allah sekalian. Saya yang hina ini berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin yang dirahmati Allah. Marilah kita sekalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan mematuhi segala perintah dan benar-benar menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua akan beroleh kejayaan hakiki di dunia dan di akhirat. Alangkah indahnya menjadi orang yang bertakwa, yang sensitif dengan sekitar perkara yang berlaku masa lalu, kini, dan cuba membaca masa hadapan. Bulan ini saja kalau kita bertakwa kepada Allah, kita melihat apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang syukur kepada-Nya. Kita akan memberi pengiktirafan kepada orang lain dan kepada diri kita. Misalnya pada 1 hari bulan Mei tahun ini, hari pekerja, kita bertakwa kepada Allah, mengiktiraf pekerja-pekerja adalah seorang-orang yang melakukan amal saleh, sehingga negara ini dari sebuah negara yang tahu kita sama-sama umur 12 tahun, 13 tahun masih lagi bergogek, berseluar pendek, tetapi kini apa sudah jadi? Ianya di antara lain adalah pekerja yang telah memberikan sumbangan bukan saja tenaga, fikiran, masa mereka untuk menentukan ini semua berjalan. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kita mengiktiraf kerja-kerja baik ini. Pada 4 Mei pula hari bomba, orang menggadai nyawa untuk mempertahankan harta benda dan juga menyelamatkan nyawa. Alangkah besarnya apa yang telah dibina oleh mereka. Mereka telah menyelamatkan bukan saja nyawa, harta, keselamatan, bahkan orang rasa selamat kerana adanya bomba dan keselamatan di tengah-tengah masyarakat. Pada 8 Mei ini, kalau ada orang tak teringat, Hari Ibu. Siapakah di antara kita yang tak ada ibunya? Ini takwa kita kepada Allah. Al-Quran banyak menyebutkan di mana kita mestilah mensyukuri ibu bapa kita. Dan eloklah kita mula melihat-lihat, adakah tidak lagi ibu bapa kita ini? Siapa memberi makan mereka? Siapa menengok mereka? Elok kita perhatikan balik, kerana ini takwa. Tadi dalam mukadimah khutbah ini mengatakan kita hendaklah jadi orang yang bertakwa. Takwa itu berarti ikut perintah Allah, tinggal larangannya. Di antara perintah Allah ialah menghormati dan menjaga ibu bapa. Dan pihak pemerintah pula sudah mencari jalan bagaimana setiap ibu bapa ini mesti ditentukan hidupnya aman, selesa, dan anak-anak yang berjaya.
hendaklah diambil tindakan kalau sekiranya ada ayah-ayah yang terdiam. Ini satu lagi peningkatan. 11 Mei tertubuhnya sebuah pertubuhan yang namanya UMNO. Dia merupakan suatu fakta sejarah di mana dengan tertubuhnya itu bersatu, bersetia, berkhidmat. Artinya penubuhannya itu ialah penubuhan yang mempersatukan umat Islam ini dengan tali Allah. Kerana itu perintah Allah. Perintah Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Ini perintah Allah. Allah perintah. Bila dia perintah, siapa yang kena perintah? Umat Islam. Ya, kalau Allah yang perintah, hukumnya wajib. Yang kena perintah, hukumnya wajib. Menjaga hubungan ini adalah satu kewajipan, bukan digalakkan, tapi kewajipan kepada setiap individu Islam. Itulah pertubuhan yang ditubuhkan pada 11 Mei tahun 46, 65 tahun dah umurnya. 12 Mei hari jururawat. Kita selalu melihat ayah orang sakit di hospital. La ilaha illallah. Kita nak memegang ayahnya pun takut, tetapi kencingnya, begaknya dipegang oleh jururawat. Dipapah, ditolak dengan wheelchair ayah mak kita. Kita pun kadang-kadang nak makan pun tak lalu kalau melihat air liurnya berjelegeh. Tetapi jururawat ini melaksanakan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, subhanallah. Bukan anak dia, tak ada apa-apa kenanya. Selepas saja dia balik, surat pun kita tak hantar, apa pun kita tak hantar, tapi dia terus melaksanakan kerjanya hari jururawat. Pada hari ini 13 Mei, hadirin Jumaat yang berbahagia lagi dikasih setia, apabila pada 11 Mei 46 kita menyatukan rumah, pada 13 Mei 69 Allah coba kita dengan apa? Dengan perpecahan, berbunuh-bunuhan, peristiwa hitam. Allah nak menunjukkan kalau bersatu bangkit negara, kalau berpecah berbunuh-bunuhan. Khatib pada waktu itu umur 18 tahun, berada di Kuala Lumpur, kerja kontrak di Damansara. Sedikit sebanyak melihat peristiwa ini. Barangkali generasi Y jauh sekali daripada melihat. Sebab itu orang boleh menceritakan apa saja dikehendaki. Dekat benar Ketuan UMNO menyatukan orang. Mei 69 bergaduh sesama kaum. Ada yang jururawat, rupanya jururawat kena merawat peristiwa ini. Dan perawatan ini dibuat oleh guru pada 16 hari bulan ini. Hari guru pula datang. Bulan ini bulan takwa, bulan mengiktiraf kerja orang yang disebutkan kerja amalan saleh. Hadirin jemaah yang berbahagia dan dikasihi sekalian. Hari guru. Siapakah di antara kita ini yang tak ada gurunya? Dan kalau kita melihat kepada ayat Allah yang disebutkan di dalam teks khutbah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Beberapa derajat lebih tinggi daripada orang-orang tak berilmu. Ingatlah Maha mendalam pengetahuan tentang apa yang kamu lakukan. Ingatlah Allah Maha mendalam dengan apa yang kamu lakukan, dan setiap apa yang kamu lakukan akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Guru kita meninggal ke dia, makan ke dia,
Adakah kita yang tahu? Yang kita ingat kerana dia merawatan kita. Tetapi peranan guru ini di dalam hidup bermasyarakat, di ketika negara ini belum merdeka, mereka lah orang yang berada di kampung-kampung mengajak umat manusia Melayu ini supaya menentukan suatu arah merdeka tanah air. Mereka telah melakukan kerja itu. Guru-guru ini sekarang ini melaksanakan tugasnya di mana saja diletakkan mereka. Mereka adalah kumpulan yang teramai sekali. Dan setiap orang daripada kita ini tidak mungkin tak ada gurunya. Semuanya ada gurunya. Dan dengan sebab guru itulah, dengan sebab guru itu kita memperoleh ilmu. Kita memperoleh ilmu. Dan dengan ilmu itu sepatutnya semua insan yang namanya orang Islam terutamanya akan matang berfikir, akan melihat lebih jauh ke hadapan, akan melihat masa depan negaranya sepatutnya mesti lebih baik daripada semalam. Dan lebih baik daripada anak cucu mesti lebih baik dari semalam. Pemerintah mencadangkan pada tahun 2020 pendapatan negara rakyat berpendapatan tinggi 7 juta orang dikata ketua keluarga, hendaklah pendapatannya 2.000 ke 7.000. Sejuta orang 7.000 ke atas pada tahun 2020. Ini bukan kerja kecil, kerja besar. Berkehendakkan rakyat yang berilmu, dan ilmu ini tidak akan dapat diperoleh tanpa adanya guru di samping kita hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian. Dari hati suasana ini datang, dari member yang mulia ini seruan ini sampai. Oleh kerana itu, janganlah kita hidup seolah-olah kita tidak berguru dan guru menangis melihat kita kerana kita tidak melihat masa hadapan untuk menentukan supaya rakyat berpendapatan tinggi, untuk menentukan generasi Y yang disebut. Hadirin Jumaat yang bahagia dikasih sekalian, generasi Y yang disebutkan itu ialah generasi yang lahir tahun 77 ke 97. Umur mereka sekarang antara 13 ke 33. Tahun 20 yang 33 itu umurnya 42. Yang 13 itu umurnya 22. Yang itu menjadi tumpuan nampaknya kepada pentadbiran negara sekarang. Kerana mereka ini diharapkan oleh kita akan menyambung kerja kita, menyambung kemajuan yang dah diperolehi, menyambungnya supaya tidak berhenti-henti. Buang masa dengan perpecahan, buang masa dengan kata nista. Dan kerja itu kena dibuat berjamaah. Semua orang kena melaksanakan kerja. Dan kita sudah diajar oleh guru, bersetia kita, bersatu kita. Lepas bersatu kita bersetia. Dalam perang Badar kita bersatu, 313 orang mengalahkan 1000. Kita setia. Dalam perang Uhud ditunjukkan oleh Nabi, perang Uhud kita bersatu tapi tak setia. Tak setia pertama ialah 300 kumpulan yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul telah membawa keluar pengikut-pengikutnya 300 orang daripada 1000 orang dalam perang Uhud. Kemudian Rasulullah kata pergi juga perang 700 orang. 700 orang tu Rasulullah kata 50 orang duduk di atas bukit Uhud. Jangan tinggalkan bukit ini dalam keadaan apa sekalipun. Pusingan pertama Islam menang. Apa terjadi? 50 orang yang atas bukit itu sudah mula ditawan oleh nafsu. Melihat kawan-kawannya merampas harta rampasan perang di belah bawah, maka mereka turun. Tinggal 3-4 orang di atas. Pada waktu itu Khalid bin Walid belum Islam. Dia telah nampak peluang ini dan dia dapat menguasai bukit Uhud. Akhirnya Islam hampir kalah pada waktu itu. Kerana bersatu tak setia. Rupanya bersatu bersetia. Bila bersatu bersetia, kita dapat Nabi Muhammad SAW dapat menubuhkan sebuah negara yang di Madinah. Bila negara tertubuh, maka berlaku satu peristiwa, satu lagi perkara yang patut kita faham mengikut sejarah, mengikut apa yang diajar oleh guru. Bila kita bersatu, kita bersetia, kita jadi kuat, kita boleh memerintah. Bila memerintah, kita berkuasa. Bila berkuasa, kita melaksanakan khidmat. Sebab itulah perkataannya bersatu, bersetia, berkhidmat. Kerana tanpa bersatu bersetia takkan boleh berkhidmat. Tanpa kita berkuasa takkan ada boleh
Hadirin jemaat yang bahagia bagi dikasihi sekalian, khidmat ini berlaku apa yang saya sebutkan tadi. Nampak adik kita bahawa perkhidmatan diiktiraf satu demi satu yang saya sebutkan tadi. Perkhidmatan diiktiraf. Maka dengan pengiktirafan itu, saya nak mengajak sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita fokus kepada gerakan untuk menentukan masa depan yang mesti lebih gemilang terbilang daripada apa yang kita rasa. Dan untuk tujuan itu kita kena membantu, bukan menarik kaki, tapi membantu. Apa yang patut kita bantu? Di ruangan kita masing-masing. Usahawan laksanakan kerja di bidang usahawan, pekerja laksanakan di bidang pekerja, cikgu laksanakan kerja, jururawat buat kerja masing-masing. Semua orang bekerja menumpu ke arah apa yang nak dicapai oleh cita-cita negara. Hadirin Jumaat yang berbahagia yang dikasihi sekalian, marilah kita sekali lagi merayu agar kita kembali kepada menjenguk hati kecil sekali yang murah dalam itu. Apa katanya? Kadang-kadang kita bercakap itu sebenarnya hati kecil, kita pun tak setuju. Tetapi kita cakapkan juga kerana ego kita. Kita keluarkan juga kerana apa? Kerana kita nak menunjuk riak kita. Tetapi hati kecil dalam itu tak betul. Inilah yang perlu kita buat. Sebab itu hari guru yang akan berlaku pada 6 bulan ini sesuai benar, kerana kita kembali kepada guru. Kita kembali kepada guru kita, guru yang resmi satu bab. Di pejabat kita masuk kerja, mana kita tahu kerja? Apa pun kita tak tahu. Kita datang bawa ilmu saja, apa pun tak tahu. Guru lah mula, ketua jabatan mula mengajar-ngajar kita apa patut dibuat. Akhirnya kita pula jadi ketua jabatan. Begitulah seterusnya. Jadi kalau kita menunggu kepada bidang ini, insya-Allah saya yakin dan percaya bahawa ayat Quran yang selalu banyak kalau nak kita tuliskan. Sebab dalam Al-Quran disebutkan ya, Al-Quran itu sendiri adalah sesuatu petunjuk kepada kita. Disebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umat Islam itu, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta, dakwat ya, untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanmu, menterjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhan. Walaupun kami tambahin lagi lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan, habis semua laut ini jadi dakwat. Kita cuba mencatatkan tafsir Al-Quran, tak cukup. Tambah lagi, tak cukup. Artinya Al-Quran adalah berpandukan Al-Quran, maka kita amat seronok hidup ini. Seronok benar hidup ini. Mengiktiraf kerja orang, bersyukur dengan nikmat Allah yang daripada nikmat Allah sendiri. Ada yang melalui orang, ada yang melalui kuasa, ada yang melalui macam-macam nikmat semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita sekalian, menjernihkan balik semula fikiran kita yang kusut, kerana kepusutan akan menyebabkan tempat kediaman kita juga akan kusut kembali. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال الله تعالى مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة على السلاطين الكرام وولاة المسلمين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وخصوصا ala Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Wasiqu Billah Tuan Kumizan Zainal Abidin Ibn al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah wa ala Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Nur Zahira Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad Allahumma ja'al Malaysia wa sa'ira biladil muslimin طيبة آمنة مطمئنة رخية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة